Bagi kategori yang ketiga pekerjaan di negara kita sekarang ini ialah mereka yang bekerja sendiri, berniaga ataupun orang yang bekerja dengan gaji hari. Ya, orang yang bekerja dengan gaji hari ini contohnya kerja di kedai makan, kerja di kedai-kedai runcit dan sebagainya, dan mereka ini mendapat gaji harian. Dan masa PKP ni mereka ni tidak bekerja dan tidak mendapat gaji sepanjang pelaksanaan PKP ini. Dan juga orang yang berniaga, ya. Kalau kita tanya orang yang berniaga, kalau tahun-tahun lepas, ya, bulan Syakban ini mereka ini senyum, ya, gembira kerana nak kedatangan Ramadan, ya, kerana inilah rezeki yang ditunggu-tunggu oleh mereka setiap tahun, di mana pada bulan Ramadan ini banyak yang boleh kita jual, terutama kepada orang-orang kita, ya, untuk menyambut Ramadan dengan juadah berbuka puasanya, dengan kuihnya. Kemudian di pertengahannya pula jual kuih raya, jual baju raya, jual perhiasan dan sebagainya. Tetapi pada tahun ini mereka sudah uh, nampak bahawa peluang untuk berniaga itu adalah cukup payah. Sebenarnya tidak payah, ya. Sebenarnya pada saya rezeki itu tetap ada, cuma cara perlaksanaannya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau orang yang sudah berniaga setiap tahun, berniaga bulan puasa, Ramadan, tahun ini jangan risau kerana peluang-peluang itu tetap ada. Walaupun agak peraturannya agak berbeza. Dia ada cara-cara yang boleh kita sesuaikan dan kita janakan sesuai dengan PKP ini, ya. Dan kalau kita lihat sekarang ni data-data yang dikeluarkan di Amerika, ya, iaitu data tentang orang hilang pekerjaan, ya. Sudah lebih 10 juta dan meningkat lagi jadi 17 juta, dan mereka ini menuntut kepada kerajaan menuntut insurans kerana hilang pekerjaan, ya. Dan kalau negara Amerika boleh begitu, sebuah kuasa besar, dan juga bagaimana negara kita, sudah tentu negara kita pun akan terkesan, ya, dengan fenomena COVID-19 ini dan juga pelaksanaan PKP ini. Sudah tentu akan ada pekerja di Malaysia akan dibuang bekerja. Dan sekarang ni kita dengar dari beberapa sektor lah, di antaranya sektor perlancongan, ya, perhotelan, pelancongan dan juga penerbangan, ya, penerbangan, pengangkutan, kargo dan sebagainya. Mereka ini sudah ramai mendapat notis diberhentikan kerja. Dan mereka ini sekarang ni ada yang masih berdiam diri, ya, dengan harapan bila habis PKP nanti akan disambung balik. Tapi mereka ini tidak mendapat satu jawapan yang pasti. Dan kepada golongan ini, marilah kita berusaha. Mulai sekarang kita berusaha bagaimana untuk kita meningkatkan ekonomi kita, kerana bagaimanapun kita dalam keadaan sedih, ya, sedih kerana kita hilang pekerjaan ke, ataupun kita sudah nampak betapa payahnya nak berniaga sekarang zaman PKP dan juga zaman COVID ini, kita ada jalan keluar. Yang pertama, kita naklah yakin bahawa Allah Ta'ala mencukupkan rezeki kita. Jadi banyakkanlah berdoa, doa kepada Allah Ta'ala. Ada banyak doa yang kita boleh baca, iaitu doa murah rezeki. Saya nak bagi ijazah kepada tuan-tuan, antaranya setiap hari bacalah doa dalam surah Al-Ma'idah ayat 114 yang berbunyi, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin, ya. Surah Al-Maidah ayat 114, ya, boleh tengok semula. Dan satu lagi kita boleh baca doa pembuka rezeki.
Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita baca yang ini adalah doa untuk membuka rezeki kita, dan kita kena yakin bahawa rezeki ni Allah Ta'ala lahirkan kita, Allah Ta'ala dah cukupkan rezeki untuk kita. Ya, kita jangan rasa Allah Ta'ala ya mendiskriminasikan hambanya. Tidak, Allah Ta'ala lahirkan kita, Allah Ta'ala mencukupkan rezeki itu untuk kita. Jadi dalam keadaan yang sekarang ini, terutama saya dapat melihatlah sekarang ini, yang kadang-kadang ada orang dia minta bantuan bila lambat sikit, ataupun dia minta banyak tapi dapat sikit. Kadang-kadang dia ini agak beremosi sikit. Jadi pada saya, kita janganlah bersikap begitu, dan kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang apa yang kita nak tu tak dapat, ataupun yang kita nak tu kita dapat yang tak kita minat, dan nak banyak tapi tak dapat cukup. Tetapi cukuplah untuk sekadar membantu untuk diri kita dan janganlah kita marah kepada pihak-pihak berkenaan. Kerana dalam keadaan PKP ni kita kena faham, ya, kerajaan mempunyai satu tanggungjawab yang cukup besar. Ya, ini ialah untuk kita melawan virus yang kita tidak nampak. Dan kalau kita tidak lawan dengan cara ketegasan begini, kita bimbanglah PKP ini akan berlarutan sehingga 4-5 sesi nanti, dan ini akan lebih berbahaya kepada ekonomi kita, terutama kepada mereka yang bekerja harian dan juga bekerja gaji-gaji hari ni. Jadi cadangan saya, semasa kita duduk di rumah ini, kita pun ada internet, kita syarikat internet pun banyak bagi 1 gig free hari-hari. Jadi kita buatlah benda yang bermanfaat. Kita tingkatkan ilmu kita, terutama dari segi perniagaan ni. Kita kena ubah minda kita, terutama orang-orang kita ni yang pertama nak berbisnes rasa malu. Rasa malu ni yang payah. Tapi sekarang ada cara yang boleh malu pun tak apa. Sebab kita ni bisnes ni orang tak nampak. Tuan-tuan, ini ada sebuah kisah benar. Ada kawan saya, ya, kisah benar. Dia ini mendapat satu keuntungan yang banyak. Dia jual apa barang? Dia jual dalam internet. Dia jual ubat kurus. Padahal dia tu segemuk-gemuk orang badan dia. 180 kilo sebenarnya. Tapi dia jual produk ubat kurus. Dan dia gunakan orang lain sebagai model. Dia sebagai yang menjaga komputer, menjual alat-alat dalam internet. Dan ramai pembeli, peminatnya ramai. Dan dia mendapat keuntungan yang besar dari segi perniagaan itu. Bukan dia menipu, dia tak tipu. Ubat tu memang ubat kurus. Tetapi kalaulah orang tahu sebenarnya yang berjual ini pun gemuk, orang tak akan beli kan. Tapi sebenarnya zaman sekarang semua boleh buat. Dan saya cadangkan tuan-tuan, daripada kita hiburan, banyak tengok hiburan, kita banyaklah kita ilmu. Senang je. Sekarang ni zaman internet ni, kita boleh tengok dekat Google, kita boleh tengok dekat YouTube, dan kita boleh beli e-book. Murah, cukup murah e-book ni. Dan e-book ni kalau kita beli dalam internet, harganya, contohnya satu buku tu, harga buku tu kalau beli RM40-50. Tapi e-book boleh jual RM2, boleh jual RM5 untuk satu buku. Kadang-kadang dia jual satu borong. Banyak. 30-50 helai buku dengan harga RM7-8 je. Cuma rajin atau tak rajin kita nak baca buku ni. Dan kita bacalah buku yang sesuai, yang mudah ikut kita punya level kita. Ni kalau sebut level untuk baca buku perniagaan ni, dia lain orang, lain dia punya level. Kadang-kadang kalau kita nak cakap tinggi sangat pun tak boleh, sebab orang ni dia slow. Dia ilmu
perniagaan dia sangat kurang. Jadi kita baca dan saya cadangkan tuan-tuan semua daripada kita ataupun satu keluarga satu, ya, keluarga kita sekarang ni kurang-kurang kita ada buka satu kedai. Tuan-tuan jangan pula fikir kedai kat mana, nak sewa kat mana. Sekarang ni tak payah, itu semua tak payah. Kita tidak perlu cari tempat sewa, kita nak bayar lesen tak payah. Kita daftarkan dekat dalam internet. Ya. Orang tanya, apa Ustaz, niaga nak tapak dekat mana? Apa nama tu? Itu saya tak boleh sebut. Sebab itu adalah nama syarikat. Ya, sebab sekarang ni kalau ada syarikat yang menjual barang ni, banyak syarikat. Tuan-tuan boleh jawab sendiri apa syarikat apa. Ada berpuluh-puluh syarikat yang tuan-tuan boleh daftar, dan kalau boleh tuan-tuan tumpukan pada satu. Contohnya tuan-tuan ada tapak untuk A. Jadi tuan-tuan kena tumpukan itu. Kalau jangan buat A dengan B, jadi susah. Jadi tuan-tuan kena mulakan satu dulu, dan persoalannya tanya juga nak niaga apa. Bukannya ada barang nak niaga. Soalan itu senangnya kita nak jawab. Kita sebenarnya kita tidak perlu ada produk untuk, kita tidak perlu buat produk kita sendiri untuk menjual. Jadi kita boleh cari produk-produk orang lain untuk kita beli secara borong dengan harga yang murah. Kemudian kita boleh menjual dengan harga yang agak murah juga, satu persatu. Dan kita, yang lebih baik orang berniaga macam ni ialah orang duduk dekat bandar. Terutama rumah dia dekat dengan pos laju. Pos laju tak kira pos laju apa jenis. Jadi kalau ada order, dia hantar. Ada order, dia hantar. Dan ada juga barang yang kita tidak perlu post. Ini namanya dropship. Jadi kalau contohnya kita mencari satu barang, ya, dalam buku tu pun ada cerita. Kita boleh cari syarikat-syarikat ini, contohnya satu barang itu, contohlah yang ada atas meja saya ni, ini broadband. Tak tahulah, ni pun saya beli dah lama ni. Contohnya kita boleh dapat broadband ni dengan harga RM50. Berapa dia punya gig ni, saya pun dah lupa. Tapi selepas itu kita boleh mengiklankan dengan harga RM100. Kemudian ada orang beli dengan kita, dan kita pun transfer duit kita kepada pemilik ini, kedai yang ini, dan kedai ini yang akan post hantar kepada orang tadi. Itulah cara yang terkenal sekarang ini, yang orang banyak buat perniagaan melalui internet. Itu salah satu kaedah. Apa lagi kalau kita ada syarikat sendiri? Dah memanglah kita ni sebelum ni, kita ni memanglah buat kuih raya. Dan memanglah kuih raya kita ramai orang datang. Tapi perlu kita ingat, kalau PKP ni sampai hujung raya, sampai hujung Ramadan, orang tak boleh datang. Nanti orang datang kena tangkap, kena bayar RM1,000. Orang takut. Jadi orang tak akan datang kedai kita. Jadi kita kena usaha untuk mengiklankan perniagaan kita melalui tapak-tapak kedai dekat dalam internet ini. Dan sebenarnya untuk berniaga ni kita ada banyak kita punya medan. Banyak kita punya medan. Termasuk dalam Facebook ni, tuan-tuan tengok ni, yang tuan-tuan pun ada Facebook, sebab tu tuan-tuan boleh tengok program saya ni. Jadi tuan-tuan ada Facebook, boleh iklankan. Tuan-tuan ada WhatsApp, tuan-tuan ada WeChat, ada apa lagi, ya, aplikasi. Tuan-tuan boleh juga membuat antaranya buat order barang, ya. Dan kita kumpulkan, dan bolehlah kita menghantar ataupun mengepost barang tersebut, ya.